Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mak Rosik. Nombor metrik 067413. Okey, pada hari ini kami akan membentangkan sebuah tugasan yang diberi bertajuk Ikra. Okey, adakah ikra itu boleh ditarik balik ataupun tidak? Okey, tapi yang pertama kita perlu memahami apakah yang dimaksudkan dengan ikra. Okay, ikrar ini terbagi kepada dua maksud dari segi bahasa dan juga istilah. Okay, ikrar dari segi bahasa bermaksud pengakuan dan juga pengiktirafan. Manakala daripada segi istilah pula bermaksud pemberitahuan sesuatu hak yang sabit ke atas orang yang memberitahu. Manakala yang kedua dari segi istilah bermaksud pemberitahuan seseorang tentang sesuatu hak yang dikenakan ke atas dirinya sendiri untuk orang lain. Yang seterusnya adalah kita perlu memahami bentuk ikrar itu sendiri. Okey, bentuk ikrar itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, bentuk ikrar yang pertama adalah pengakuan yang hanya melibatkan orang yang mengaku tanpa melibatkan pihak lain, iaitu hanya diri sendiri sahaja, yang hanya mensabitkan diri kita sahaja pada kebiasaannya digunakan di dalam sesebuah kes jenayah. Okey, bentuk ikrar yang kedua adalah pengakuan yang hanya melibatkan orang yang mengaku dan juga pihak lain pada kebiasaannya digunakan dalam sesebuah kes mal. Dan pengakuannya kebiasaannya berlaku di dalam kes bagi orang yang berhutang dan juga wasiat. Okay, sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Khaizuran Naim bin Ahmadudin, nombor metrik 067421. Okey, insya-Allah hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang dalil ikrar selepas kawan-kawan saya yang telah menerangkan tentang bentuk-bentuk ikrar dan sebagainya. Okey, kita akan teruskan dengan dalil. Okay, yang pertama ni saya akan membawakan dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan ke-15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'asirah. Okey, maksudnya bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri walaupun ia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Okey, seterusnya kita terus kepada dalil sunnah, iaitu daripada Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Unais bin Al-Daha Al-Islami radhiyallahu anhu, "Ughdu ya Unais ila amra'ati hadha fa in tarafat farjumha khala faghada 'alayha fa'tarafat fa'amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farjumat." Yakni maksudnya, wahai Unais, pergilah menemui isteri orang ini, sekiranya dia mengaku telah berzina maka rejamlah dia. Dia yakni Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani berkata, keesokan harinya dia yakni Unais pergi menemui perempuan itu dan dia mengakui telah berzina, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkannya agar direjam. Lalu selepas itu ia direjam. Sekian daripada saya tentang dalil, dan akan diteruskan daripada kawan-kawan saya yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakir Hadi bin Ramli, bernama metrik 067858. InsyaAllah saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk kita, iaitu ikrar. Cara berikrar. Terdapat beberapa cara untuk berikrar. Antaranya lisan, iaitu bagi orang yang boleh berkata-kata seperti biasa. Yang kedua, isyarat, iaitu bagi orang yang bisu, yang isyaratnya boleh difahami. Dan yang ketiga, melalui tulisan, namun tulisan itu perlulah dipastikan akan kesahihannya. Syarat berikrar. Syarat berikrar ada 7, iaitu yang pertama,
Orang yang berikrar mestilah aqil baligh, aqil dan baligh, mumayyiz, tiada tomahan dalam perkara yang diikrarkan, dia berikrar secara sukarela, serta orang yang berikrar itu diketahui dan perkara yang diikrar dimaklumi. Seterusnya, penarikan ikrar. Apabila ikrar telah sah, maka orang yang berikrar tidak boleh untuk menarik balik ikrarnya. Apabila ikrar itu berkait dengan hak Allah seperti berzina, minum arak, maka penarikan baliknya adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang bermaksud ditolak hudud dengan adanya perkara syubhat. Jadi penarikan balik daripada ikrarnya itu dikira sebagai syubhat. Maka dapat dikatakan bahawa jika beliau berikrar atas sesuatu perkara yang melibatkan kes hudud, namun kemudian beliau menarik balik, maka ikrar itu tidak dipakai untuk menjatuhkan suatu hukuman hudud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama Muhaimin Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matrik 066233. Baik, saya akan menyambung perbincangan kawan saya dengan tinjauan kes berkenaan dengan tajuk yang dikaji, iaitu tentang ikrar. Jadi kes yang diambil ialah kes Nur Ashidah binti Abu Hanifah melawan Ketua Pendakwa Syari'i Selangor. Bagi fakta kes untuk kes ini ialah perayu telah melakukan persediaan untuk melakukan persetubuhan luar nikah yang disabitkan kesalahannya di bawah Seksyen 26 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Kemudian, perayu telah dijatuhkan hukuman oleh hakim bicara dengan hukuman RM2,500 dan penjara selama 5 hari. Perayu tidak berpuas hati dan telah membuat rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor. Jadi di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, hakim bicara telah berpuas hati dan menerima ikrar perayu yang dibuat secara sukarela di hadapan mahkamah tanpa syarat, dan mahkamah telah menerima sebagai pembuktian dan terus mensabitkan tuduhan yang dikenakan ke atas perayu. Untuk isu bagi kes ini ialah sama ada ikrar atau pengakuan boleh diterima dalam pensabitan sesuatu kes atau tanggungan, dan keputusan bagi kes ini ialah Mahkamah Rayuan mendengar hujah-hujah dan keterangan wakil perayu, dan setelah mendengar kesan, hakim memerintahkan agar hukuman penjara sehari dibatalkan dan denda sebanyak RM2,500 telah dipindah ke RM3,000. Jadi kesimpulannya ialah ikrar yang dibuat oleh Nur Ashidah ini diterima di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, dan hukuman yang dikenakan berubah ataupun dipindah, iaitu hukuman penjara sehari dibatalkan, manakala hukuman denda sebanyak RM2,500 telah dipindah ke RM3,000. Jadi itu sahaja daripada saya mengenai tinjauan kes berkenaan kes ataupun tajuk yang dikaji. Kita pergi ke pembentang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zikri bin Muhammad Zulqarnain, nombor matrik 065454. InsyaAllah kali ini saya akan sambung dengan subtopik berkaitan akta perundangan. Jadi, apakah akta perundangan yang digunakan ataupun yang berkaitan dengan ikrar itu sendiri? Jadi, di dalam akta keterangan Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan 1997, di dalam Seksyen 17/1 yang mengatakan bahawa ikrar ini adalah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat yang menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap seseorang lain yang berkenaan dengan sesuatu hak. Itu adalah Seksyen 17/1, dan 17/2 pula mengatakan bahawa sesuatu ikrar ini hendaklah dibuat kurungan A di dalam mahkamah dan di hadapan hakim, atau dikatakan juga dalam kurungan B dibuat di luar mahkamah, iaitu tapi di hadapan dua orang saksi lelaki yang akil, baligh dan adil. Jadi
ni adalah antara section ataupun akta yang berkaitan dengan tajuk ikrar itu sendiri. Jadi seterusnya kita pergi kepada subtopik yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan bagi tajuk kumpulan kami pada kali ini adalah ikrar ini ataupun pengakuan ini adalah merupakan satu kaedah pembuktian yang paling terbaik, yang paling signifikan di antara kaedah pembuktian yang lainnya adalah kerana kaedah pembuktian ini telah mendapat kedudukan yang tertinggi di dalam undang-undang keterangan Islam. Jadi sekian saja daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.